Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Mana kali lagi? Boleh, ini okey lagi. Ringan ini berat. Nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat kursi majlis, khususnya Tuan Kursi dan ahli jawatankuasa Masjid As-Sabirin, Tuan Imam, Buya Syarak, para asatidzah, tuan haji, puan hajah, muslimin muslimat muka Allah Subhanahu wa taala. Mula nak mohon maaf dulu lah, terlawat sikit. Lambat sikit hujan kan, daripada Nyalas. Tuan-tuan tahu saya daripada Madrasah Tafiq Ulum Darul Yamani Nyalas. Hujung itu dah sepadan Negeri Sembilan dah tu. Ke tempat tuan-tuan ni lebih kurang sejam lah kan. Tidak boleh pecut lagi, cuma hujan kan. Tapi apa pun, jazakallah khair tuan-tuan yang menunggu, insya-Allah. Moga kan setiap detik saat kita menunggu datangkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni antara yang untung, golongan orang-orang yang untung, yang selalu dipilih oleh Allah. Tuan-tuan tengok muka tuan-tuan sebelah-sebelah, balik-balik muka tu lah Allah pilih. Ini panggil hidayat, tuan-tuan. Hidayat ini, bila Allah selalu pilih kita, bila Allah kerap pilih kita, ulang-ulang kita datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini tak boleh. Ini benda yang tak boleh beli dengan duit. Ini bukan benda yang boleh waris dengan keturunan. Ini bukan benda yang boleh waris dengan pangkat, tak boleh. Kan? Untuk datang rumah Allah Subhanahu wa taala, dia tak ada syarat melainkan dapat hidayah. Pada orang kata pengurusi masjid pun kadang tak datang masjid, absent. Kadang imam boleh tak datang. Kadang penceramah pun boleh tak datang. Sebab kita berhajat kepada hidayat. Sebab apa berhajat kepada hidayat untuk datang rumah Allah? Kan ini tempat paling Allah suka, paling Allah cinta, paling Allah sayang. Nabi SAW sebut, ahabbu biladi ilallah masajiduha wa abghadu biladi ilallah aswaquha. Oh, ini hadis ni bila tuan-tuan 1400 tahun lepas. Nabi kata apa? Nabi kata tempat, kawasan, daerah yang paling dicintai oleh Allah, masajiduha, masjid-masjid. 1400 tahun lepas. Dan Nabi sebut abghadul bilad, tempat yang paling Allah benci, tempat paling Allah jelek, tempat paling Allah meluat. Mana? Aswaquha, pasar-pasar. Bila? 1400 tahun lepas. Tuan-tuan tahu 1400 tahun lepas macam mana pasar zaman Nabi? Pasar di Madinah ni macam mana, tuan-tuan? Siapa yang berniaga? Sahabat Nabi. Perangai sahabat ni macam mana, tuan-tuan? Yantashir salam, bagi salam. Jumpa orang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita hari ni milih juga. Ya. Kenal kita bagi salam, tak kenal orang kata tak ada, gila je aku nak bagi salam. Hari ni, zaman Nabi tidak. Salam ni. Bagaimana para sahabat berniaga di pasar? Bagaimana? Oh, zikrullah. Lidah mereka sentiasa berzikrullah. Ini, duduk di pasar. Pembeli macam mana? Ikut syariat muamalat Nabi. Kan? Bi'atu, ishtara itu, aku beli ya, aku jual. Oh. Setiap barang. Muamalat dijaga. Kalau ada aib, para sahabat ni tuan-tuan berniaga, ada aib dia bagi tahu. Kita beli botol mineral, kan? Tuan-tuan beli satu kotak, satu karton. Kalau sahabat ni cerita, kalau sahabat berniaga, dia cek. 24 botol, dia kata, minta maaf tuan ni, ada 5 botol kemik. Boleh? Orang ni sahabat, dia akan tanya aib. Kan? Kita botol kemik, apa kena-mena pula, air kat dalam, dia kata. Begitu punya berniaga. Sahabat tidak begitu. Itu pun 1400 tahun lepas Nabi sebut apa? Abghadul bilad, tempat paling Allah benci. Sekarang ni bagaimana bencinya Allah benci pasar kita, tuan. Kalau macam tu punya pasar pun Allah benci, hari ni pasar kita macam mana? Hari ni mall kita macam mana? Oh Allah, tuan-tuan, syukurlah tuan-tuan sekarang maghrib. Kan kita kadang-kadang maghrib kat Maidin juga kita kan. Maghrib kita kan. Ini maghrib Allah pilih duduk dalam rumah Allah. Syukur, saya yang datang aku rasa syukurlah. Tempat Allah sayang, masjid. Kan? Kalau bagaimana bencinya Allah zaman tu,
kepada pasar yang begitu. Kan? Kalau dalam kaedah mantik dia kata apa? Sebenci-benci tempat tu maka cinta Allah. Kalau sekarang ni bertambah bencinya Allah, bertambah cinta pada orang yang datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan syukur. Moga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan hidayat macam ni tuan-tuan sampai kita mati. Kita mohon mati kita dalam keadaan mati orang yang ulang alik ke masjid. Tuan-tuan, apa untung duduk ni cerita lagi. Ini tak start ceramah lagi ni. Saya hari ni baru perasan tajuk ni. Last minute baru. Kejap lagi tajuk tu last minute. Tuan-tuan jangan risau. Hujan lambat lagi saya nak balik ni. Tuan-tuan, nak tahu tempat Allah benci, tempat Allah cinta, macam mana dengan tempat Allah benci. Satu ketika Nabi SAW, daripada hadis Sayyidina Anas bin Malik, Nabi dalam satu ghazwah, Nabi nak pergi ghazwah Tabuk. Nabi berhenti di satu tempat nama Hajar, dipanggil tempat tu dipanggil Hajrun Nabi Saleh. Kotanya Nabi Saleh. Hajrun Nabi Saleh ni kalau daripada Madinah hari ni lebih kurang 700 km ke atas. Nabi pernah berhenti kat situ. Nabi berhenti, Nabi kumpul sahabat. Nabi kata tahu tak tempat ni? Nabi kata ini tempatnya kaum Samud. Nabi kata. Sahabat pun duduk dengar. Nabi kata kaum Samud ni dahsyat je dengan Nabi Allah Saleh. Bila Nabi Saleh datang dakwah, mereka tolak Nabi Allah Saleh, Nabi itu dahsyat. Dahsyat. Mereka minta Nabi, apa dia kata? Dia kata engkau tak wa ma basyarun illa misluna. Engkau ni sama je macam kami. Nak suruh kami beriman dengan Allah, engkau sama je macam kami. Tentu setiap Nabi dapat cerca yang macam ni. Kau sama. Sebab apa? Nabi tak ada aib. Tak ada buruk. Macam nak jadi buruk? Lalas cakap sama je. Kalau kita hari ni macam-macam lah. Kan? Ustaz cakap banyak. Ustaz kecil dulu pun banyak buku amutan saya. Nabi tak ada. Nabi tak ada buruk. Maka dia kata apa? Wa ma basyarun illa misluna. Kau ni sama je macam kami. Tentang Nabi Allah. Dia kata kalau betul lah kau Nabi Allah, datangkan naqah. Sebab zaman tu apa? Zaman tu dia orang punya favourite. Kesukaan dia apa? Naqah, unta ni. Orang Arab memang. Sampai zaman Nabi SAW pun. Kan? Unta ni memang satu benda yang zaman kita ni macam Ferrari lah. Lamborghini. Kalau ada ni, kan? Minta. Apa Allah buat? Allah keluarkan unta. Kan? Allah keluarkan. Bila Allah bagi unta, datang syariat. Apa syariat? Allah kata nak unta ni satu hari bagi dia minum, jangan kacau. Dekat tempat Nabi Allah Saleh ni, kampung Nabi Allah Saleh ni ada perigi, ada tempat minum. Kat situ hari yang unta minum, orang lain tak boleh minum. Nak minum bila? Besok pula. Besok tu gile-gile dengan unta. Hari tu minta unta kan? Dapat unta. Tapi gile-gile. Tapi hari yang tak boleh minum tu, kata Nabi Allah Saleh, boleh perah susu unta tu. Berapa banyak pun nak perah-perah. Daripada pagi sampai ke petang nak perah-perah. Orang kalau tuan-tuan biasa bela lembu, kan, lembu susu, kambing ke, kan, perah susu. Dia boleh perah berapa banyak kan? Adalah susu dia kan. Dapat sebaldi cukup lah. Mana boleh perah lah. Perah pun tak keluar. Menjerit kami tu. Kan? Begitu juga unta. Bila Nabi Allah Saleh kata, boleh perah. Ini ni orang-orang yang kufurkan Nabi Allah Saleh, upah orang. Kau pergi perah. Seorang tu perah daripada pagi sampai tengah hari. Sambung balik tengah hari perah. Tak habis susu unta. Kan? Tadi geram. Bila geram apa dia buat? Faba'asa ashqaha, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun satu orang paling celaka. Apa dia buat? Kan? Dia pun faba'asa ashqaha. Kan? Dia pun sembelih. Dia pun sembelih unta tu. Tuan-tuan, ni dahsyat. Mukjizat minta Allah bagi, sembelih. Apa Allah buat? Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Allah hantar kat kaum Samud tu. Dan kaum Samud ni lepas kaum Ad. Kaum Ad kena ribut, habis. Jadi kaum Samud ni cerdik sikit lah. Kan? Cerdik sikit, dia buat rumah tengah gunung. Tapi wa makaru Allah. Allah lagi tahu. Allah hantar malaikat pekik dekat telinga masing-masing. Pecah kepala otak, hancur kepala tu tuan. Fadamdama alaihim rabbuhum. Allah musnahkan kaum Samud. Fasawwaha, sama rata dengan tanah.
Kalau mengaji tafsir, fasawwaha, apa maksud dia? Sama rata macam tak pernah ada. Allah buat. Kan? Oh, dahsyat. Punyalah Allah benci. Fasawwaha. Hujung ayat tuan kalau dengar selalu imam baca, dia kata apa? Wala yakhafu uqbaha. Dan kata Allah apa? Aku tak peduli pun. Wala yakhafu uqbaha. Tuhan tak pernah takut akibatnya. Makna kata apa? Aku tak peduli. Ayahlah. Kan? Anak tu bawa motor accident. Ayah pun geram, marah. Engkau lain kali bawa motor, tercampak aku patah kaki tengah jalan, aku tak peduli. Aduh. Kan? Tu marah tu. Allah begitu apa? Wala yakhau. Kami tak peduli pun apa jadi. Kami dah hancur, kami tak peduli. Tuan-tuan, akhir Nabi kata apa? Peristiwa berlaku ni lama dah. Nabi kata apa? Siapa yang datang sini, jangan minum daripada perigi kota ni. Jangan minum. Bukan kata jangan minum. Nabi kata kalau dah buat roti, Nabi kata buang. Sahabat ni, ada yang dah sampai awal, orang dapur, dah siap uli roti lah. Ada yang datang awal, dah minum dah. Ada yang datang awal, dah isi dah bekas-bekas. Perjalanan jauh ni, daripada Madinah ke, nak ke Tabuk. Mengadu, ya Rasulullah, kami dah minum dah. Nabi kata dah minum, dolok tekak muntah kami ni. Sahabat kata kami dah uli roti. Nabi kata buang, kata tepung tadi buang. Sebagian kata kami dah isi bekas. Nabi kata buang semua. Tuan-tuan, ni bila Allah benci. Tuan-tuan ingat baik-baik. Bila dalam hadis, Nabi kata apa? Abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat paling Allah benci pasar. Jangan lama kat pasar. Sebab apa? Ini jadi tempat yang Allah benci. 1400 tahun kita dengan Nabi. Daripada zaman Nabi ke Nabi Soleh tu lama lagi. Nabi Soleh sebelum Nabi Ibrahim. Lama lagi. Pun zaman sahabat minum, Nabi suruh muntahkan balik. Itu bila Allah benci satu tempat. Tuan-tuan, bila Allah sayang satu tempat. Dalam kes yang sama tuan-tuan. Ketika malaikat pekik kat kawan samud ni, seorang selamat. Malaikat pekik, ada seorang selamat. Siapa dia? Nama dia Abu Righal. Abu Righal ni siapa tuan-tuan? Abu Righal ini satu orang yang mana? Safar. Kaum Samud juga. Ini geng-geng apa? Yang lawan Nabi Soleh. Tapi dia tengah safar. On the way. Dalam perjalanan. Dan ketika bala musibah sampai. Dalam hadis Nabi kata Abu Righal tengah lintas tanah haram. Tengah lintas Mekah. Tengah lintas kota Mekah. Tuan-tuan, siapa yang bina Kaabah? Nabi Allah Ibrahim AS dengan Nabi Ismail. Ya. Nabi Ibrahim yang buat Kaabah. Nabi Soleh sebelum Nabi Ibrahim. Kaabah pun tak ada lagi. Tapi cintanya Allah dengan tanah haram. Ni tengok, bila Allah cinta. Sifat Allah, bila Allah cinta betul-betul. Abu Righal yang lintas tanah haram, yang lintas Mekah, tak kena azab. Malaikat hanya pergi kat kaum Samud ni. Abu Righal tak kena azab. Bila dia kena azab? Bila dia keluar daripada tanah haram. Dia keluar je, malaikat datang, pekik telinga dia, mati dia. Dalam satu hadis, Nabi pernah lalu di luar kota Mekah ni, Nabi pernah lalu dengan sahabat. Nabi kata, inilah kubur Abu Righal, kaum Samud. Sahabat kata, ya Rasul, ya. Nabi kata, Abu Righal ni dia ada satu tongkat kecil dia dibuat pada emas. Nabi tak cakap, Nabi kata, korek jadi tulang dah, tapi tongkat emas tu ada lagi. Muslimat mengallah. Ini peringatan lah. Kita ni bila duduk dalam masjid tu, syukur banyak-banyak lah. Sebab apa? Tak masuk orang dalam rumah Allah melainkan orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini Allah kekalkan kita niat i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa syukur Allah pilih kita lagi dan lagi. Sebab apa? Betapa ramainya orang teringin. Ramai orang teringin macam kita ni tuan-tuan. Nak luang masa kat masjid. Ramai orang harta lagi banyak daripada kita, Allah tak pilih. Ramai orang lebih baik daripada kita, Allah tak pilih. Kita ni dah ulang-ulang Allah pilih, ulang-ulang Allah pilih. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hidayat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita mati. Ya, sebab ini peluang. Muslimin muslimat, satu lagi, ya. Tak mula lagi ceramah ni. Tuan-tuan risau bila. Dah lah datang lambat Ustaz ni. Ceramah tak start-start. Ya, satu keuntungan tuan-tuan. Kita jadi umat Nabi SAW. Amalan kita ni, benda kecil Allah gandakan banyak. Ya. Contoh. Dalam satu hadis Nabi sebut, menyentazir solat. Orang yang tunggu sembahyang ni, kita semua tunggu sembahyang ni. Kan, maghrib, kejap lagi nak sembahyang isyak, tuan-tuan duduk sini sambil tunggu sembahyang. Kan, ganjaran dia kata Nabi kas solah macam sembahyang. Tunggu sembahyang, pahala macam sembahyang. Untung duduk masjid ni.
Ya, tunggu sembahyang, pahala macam sembahyang. Banyak tak pahala sembahyang? Banyaklah. Apa lagi? Banyak pahala. Benda kecil kita buat. Banyak. Contoh melangkah daripada rumah ke masjid. Satu langkah, satu pahala dapat. Satu dosa dapat, satu darjat naik. Oh, satu pahala dapat, satu dosa ampun. Kemudian satu pahala naik. Itu satu langkah. Tuan-tuan berapa langkah di rumah? Kan? Apa lagi? Banyak pahala. Tuan-tuan, pahala-pahala ni ialah yang kita nak kumpul sebelum kita mati. Sebab benda yang sangat mahal, perkara yang sangat mahal ialah amalan waktu hidup. Dah mati guna tuan-tuan? Dah mati selesailah, tak boleh tambah dah. Saya ingat guru saya cerita dulu, satu orang syekh waktu dia hidup, ahli Quran, rajin baca Quran, suka baca Quran, hari-hari baca Quran. Sampai ke anak murid dia dengar syekh doa apa? Syekh pun doa, ya Allah, dia kata, kalau aku dah mati, kau kekalkanlah aku boleh baca Quran lepas mati. Tok syekh doa. Anak murid dengar. Anak murid kata, lepas mati aku nak baca Quran. Cinta Quran. Tuan-tuan, lepas Tok Syekh meninggal, anak murid teringat, oh, Tok Syekh aku pernah doa. Lepas mati nak baca Quran. Anak murid malam senyap-senyap pergi kat kubur Syekh. Nak dengar, betul tak Syekh baca Quran? Dengar-dengar, betul Syekh baca Quran kat kubur. Dengar Syekh baca Quran kat kubur, terkejut anak murid. Menjerit dia, Subhanallah. Tok guru tengah baca Quran kat bawah. Dengar anak murid menjerit, Subhanallah. Kan? Tok guru dia pun kata, wahai anak murid, kenapa menjerit? Dia kata, aku terkejut wahai Syekh. Hebatnya engkau ni, dah mati pun duk baca Quran lagi. Dia kata. Sebab tu aku menjerit. Syekh dia kata apa? Dia kata, jangan terkejut. Dia kata, aku baca Quran ni, lepas mati ni, lagi banyak juzuk aku baca. Lagi banyak kali khatam. Tapi tak boleh lawan satu subhanallah yang aku jerit tadi. Hai. Aku satu subhanallah, baca Quran berjuzuk-juzuk. Berkali khatam ni. Dia kata, kenapa wahai Syekh? Kata Syekh dia, kau sebut satu subhanallah kau tengah hidup. Sedangkan aku baca Quran dah mati dah. Satu subhanallah yang waktu hidup lebih berharga daripada Quran khatam berkali-kali waktu lepas mati. Sebab kita tengah hidup. Sebab itu jangan rugikan masa kita dengan beramal soleh. Moga Allah Subhanahu Wa Taala beri dan peluang kepada kita ini menjadi orang yang soleh, kan, bahkan menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru tengok tajuk ni, raditu billah rabba. Kan, Nabi Islam dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baik. Baik, ini lafaz. Apakah lafaz raditu billah rabba? Ini adalah merupakan satu zikrullah. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man qala raditu billahi rabba wa bi Islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kan, Nabi kata wajabat lahu jannah. Wajib bagi dia syurga. Oh, ini hadis sahih. Ini semua hadis sahih. Dan tak ada kata hasan atau hasan lil ghairi tak. Hadis tentang zikir raditu billahi rabba wa bi islamina wa Muhammad sallallahu kebanyakan ini hadis yang sahih. Antara hadis juga Nabi SAW kata apa? Man qala raditu billahi rabba wa bi islamina kan asbaha wa amsa. Siapa yang sebut, pagi sebut, petang pun sebut. Kan? Raditu billahi rabba wa bi islamina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kan? Ana za'im. Aku akan pegang tangan dia. Aku akan jadi pengiringnya. Lahu ilal jannah. Sampai surga. Hebat. Kan, lafaz raditu billahi rabba bismillah. Itu apa hebat lafaz tadi. Kan, zikirnya pun dah begitu dahsyat dah. Zikir tak ada janji lain melainkan janji surga. Bahkan Nabi pula janji za'im. Jadi orang yang tukang pegang tangan sampai masuk dalam syurga. Sebab inilah satu-satunya zikir yang mana min fi'lil qalb. Daripada amalan hati. Satu orang yang beriman dengan Allah, mana pun nak tengok tuan-tuan, orang yang beriman. Pada wajah dia, pada pakaiannya, pada hati dia. Ya. Bila kita kata raditu billahi rabba, kita redha dengan Tuhan kita, apa, Allah sebagai Tuhan kita, mana fi'lul rad? Kan? Radi, apa fi'lul rad? Radi itu fi'lul qalb. Tak boleh tengok redha. Ada orang kata redha. Kan? Cuma hari ni orang bergurau lah. Kan, kalau muka nampak murung, muka redha cakap. Kan? Sedangkan redha tu bukan fi'il muka. Muka tak boleh redha. Tangan tak boleh redha. Yang redha mana? Hati redha. Sebab tu tuan-tuan, kata guru saya dulu, macam mana nak tahu tu redha? Tuan-tuan tahu perkataan redha ni ada perkataan yang dibahaskan ulama terjemah ni. Kan? Redha ni perkataan nama saya Ridwan.
daripada redha lah. Kata redha ni apa? Perkataan yang paling baik diterjemahkan untuk redha apa dia? Puas. Para ulama kita di Indonesia, para habaib, para kiai akan terjemahkan redha ni puas. Kita kat Malaysia ni salah faham. Kita faham redha tu apa? Maksud redha ni dah rugi betul, redha je lah. Kan? Ya, kita faham. Redha ni maksudnya dah rugi, dah tak boleh buat apa. Dah tak ada jalan lah, redha lah. Bukan begitu. Sedangkan redha ni dia puas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud raditu billahi rabba, kita rasa puas sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan kita. Dan kata guru saya, tak lain tak bukan redha tu la fi'lul qalb. Hati kita kena ada hubungan dengan Allah. Di antara tanda satu orang redha, apabila hatinya sentiasa ada Allah. Oh, tuan-tuan, ni perkara yang kan, kalau tuan-tuan mengaji, kan, kalau masjid ni saya rasa semua furu' ilmu, kita ada fiqh, kita ada mengaji fiqh, kita ada mengaji tafsir, kita ada mengaji hadis. Tuan-tuan, dalam furu' ilmu ada satu ilmu yang sangat penting nak mengaji redha ni. Apa dia? Ilmu tasawuf. Oh, tak boleh faham cerita redha ni melainkan hati ni, tuan-tuan, nak ajar dia supaya ada hubungan dengan Allah. Oh, ni benda yang susah. Kita boleh ajar tubuh badan kita untuk bergerak mentaati Allah. Boleh. Ni malam ni kan, hujan. Kan? Saya duk ingat hujan lebat ni. Kan? Ingat kampung Gelam ni tak ada orang. Ramai pula. Tengok pagi sampai keluar tu, ramai pula kan. Ingat tak ada orang. Hujan. Sebab apa? Sebab kita boleh ajar badan kita untuk taat pada Allah. Kan? Ada orang, kan? Diri dia, Masya Allah, ada orang sentiasa pakai serban. Kan? Bukan senang. Orang yang boleh amal imamah ni Iwan. Bukan nak serban ni, tuan-tuan. Dia bukan satu sunnah yang kecil, sunnah besar. Nak pakai serban ni ambil masa juga. Kan? Bukan ada orang kalau baru-baru belajar pakai serban dekat cermin je 5-6 kali buka pakai. Lalat malas aku dia. Kan? Imam. Tapi boleh ajar, boleh paksa. Tuan-tuan, tapi begitu dahsyat, susahnya nak ajar hati kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata guru saya, redha ialah satu orang yang mana sentiasa hatinya boleh balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ni apa masalah kita? Masalah kita bila hati kita tak boleh balik pada Allah. Hati kita bukan tak boleh balik pada Allah, tuan-tuan. Bukan setakat waktu senang. Waktu senang kita kata nak balik pada Allah. Waktu susah pun tak boleh balik pada Allah. Kita nak maqam redha dengan Allah, tapi sedangkan dalam kehidupan kita tak pernah ada waktu hati kita balik pada Allah. Ya Allah, tuan-tuan, miskin hati yang tak pernah balik pada Allah. Buruknya hati yang tak pernah ada Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup tak tahu lah, ada orang 30 tahun, 40 tahun, ada orang 60 tahun hidup. Tuan-tuan, betapa banyak adegan, betapa banyaknya aksi, betapa banyaknya musibah, betapa banyaknya ujian yang Allah buat kat kita. Berapa kali ujian ni kita boleh balik pada Allah. Tuan-tuan, dahsyatnya hati kita tak pernah balik pada Allah. Kita ni kadang-kadang Allah uji habis, tuan-tuan, terduduk kita. Apa kita cari? Hari ni zaman handphone, apa kita cari, tuan-tuan? Kita cari nombor dulu. Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong? Ini masalah ni siapa boleh tolong? Kita cari habis dalam handphone. Habis semua makhluk kita cari, tuan-tuan. Apa dah tak ada siapa. Waktu tu barulah Allah kita sebut. Last baru kita cari Allah. Sebab hati kita tidak ada Allah. Tuan-tuan, orang yang tak ada Allah hati dia, tuan-tuan, semua makhluk akan menakutkan dia. Semua makhluk akan susahkan dia. Ulama kata man wajada Allah wajada kulla syai'. Siapa ada Allah dapat semua. Man faqada Allah faqada kulla syai'. Siapa tak ada Allah rugi serugi-ruginya. Hari ni masalah kita tak ada Allah. Ini masalah. Masalah yang sebenar kita bila hati kita tak tunduk untuk Allah. Tuan-tuan bayang. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS, apa makhluk? Dia hadap makhluk apa, tuan-tuan? Api. Sebesar-besar api. Sebesar-besar api. 4 bulan punya kayu api dikumpul. Tuan-tuan, bakar. Sebesar-besar api. Dahsyat api Nabi Allah Ibrahim ni sampai askar tak boleh dekat. Kata ulama berapa jauh? Jauh ulama apa ni? Askar tak boleh dekat. Kata hampir satu pandangan, satu nazrah. Maksudnya apa? Betapa jauh pandang tu. Ujung tu nampak api, tak boleh panas. Api besar. Lala kena campak pakai menjanik daripada atas bukit, campak Nabi Allah Ibrahim.
Tuan-tuan, api yang begitu besar pun tak menakutkan Nabi Allah Ibrahim. Sebab hati ada Allah. Tak jadi masalah, hati ada Allah. Kalau kita ada masalah, apa kita buat? Kita cari makhluk. Allah hantar makhluk paling besar, Sayyidina Jibril datang. Ini the best ni. Tuan-tuan, kalau ada anak kerja JPJ, kena saman JPJ, relax tak? Relax. Anak kerja JPJ. Ada masalah dengan mahkamah, anak buah hakim, magistrate, relax lah. Kita punya fikir macam tu. Apa masalah dia? Kena saman trafik, kena. Anak buah seorang trafik. Selesai lah. Nabi Allah Ibrahim, ujian sebesar-besar ujian. Yang datang siapa? Sayyidina Jibril. 300 pasang sayap. Malam ketika Nabi SAW turun, terima wahyu pertama, tuan-tuan. Di Gua Hira. Nabi turun daripada Hira, Jibril jelma. Kalau sayap ni sebesar-besar sayap, tuan-tuan. Nabi tengok kanan, ujung langit sayap Jibril. Nabi tengok kiri, ujung langit sayap Jibril. Jibril nak tepis. Jibril sekali tiup, api Namrud habis. Ini the best ni, ini datang kan, ini makhluk paling baik ni tolong. Tapi apa kata Sayyidina Ibrahim? Ni orang yang hati dia Allah, tuan. Engkau datang sendiri ke Allah hantar? Dia kata datang sendiri, minta izin Allah. Nabi Ibrahim kata, balik, aku tak perlu kau. Jibril risau. Jibril kata, kami semua para malaikat risau ni. Kau minta doa lah pada Allah. Nabi Ibrahim kata, tak perlu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pembantu aku. Tuan-tuan tengok. Ini orang yang ada hati ada Allah. Tuan-tuan, orang yang hati ada Allah. Si makhluk, sebesar-besar makhluk tak boleh binasakan ni. Tapi orang yang hati tak ada Allah, Namrud, hati tak ada Allah. Raja, apa dia tak ada? Semua ada. Kerajaan dia, tentera dia, kuasa dia, harta dia. Hebat Namrud, tapi hati tak ada Allah. Seekor nyamuk pun risaukan dia. Allah hantar seekor nyamuk. Bahkan dalam Qisas Anbiya cerita apa? Nyamuk tu tempang pula sebelah sayap tadi. Tuan-tuan, orang yang hati tak ada Allah, sekecil-kecil makhluk pun. Orang yang tak ada Allah, tuan-tuan, hari ni bukan kata nyamuk, kita virus. Tak nampak pun menakutkan kita. Bila hati kita tak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu raditu billahi rabba. Hati kita dekat dengan Allah. Hati kena ada Allah, tuan-tuan. Allah cerita dalam Quran. Tuan-tuan tengok Quran. Dalam Quran ni kalau orang mengaji, tuan-tuan, apa cerita banyak? Cerita Anbiya. Satu cerita. Allah cerita dalam Baqarah, cerita Nabi Allah Musa. Bukan cerita surah Anbiya ada Nabi Allah Musa. Tiap-tiap muka surat ada kisah Anbiya. Tuan-tuan tahu tak apa cerita sebenarnya? Allah nak ceritakan orang-orang yang mana ditimpa musibah, diberi ujian yang besar oleh Allah, balik pada Allah. Allah nak dalam kehidupan kita hati balik pada Allah. Allah ceritakan kisah Nabi Allah Musa. Allah SWT. Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran. Boleh buat rezeki. Ya. Balik kan, cari cucu, bawa keluar RM50. Atuk bagi RM50. Apa Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran? Nabi Musa dapat 5. Jangan, kalau cucu datang, jangan tanya. Dia tak tahu. Tuan-tuan, Nabi Allah Musa, Allah cerita. Apa kisah Nabi Allah Musa? Allah uji dia, sebesar-besar ujian. Fir'aun. Satu kerajaan, satu tamadun. Bani Israel ni, akidah dia. Dalam kepala dia, dah yakin dah. Dalam kepala Bani Israel, Fir'aun tak boleh kalah. Fir'aun tak boleh kalah. Ini raja, segala raja ni. Bahkan disembah Fir'aun tu. Kan? Seperti Tuhan. Sebab apa ni tak boleh kalah? Tuan-tuan, akhirnya, Nabi Allah Musa diperintahkan untuk keluarkan Bani Israel daripada Mesir. Bani Israel kata, tak boleh, Wahai Musa. Tak boleh. Kita tak boleh lari daripada Fir'aun. Ini akidah mereka. Tak boleh lari daripada Fir'aun. Nabi Allah Musa kata, ini perintah Allah. Keluar, tuan-tuan. Bila keluar, marah Fir'aun ni. Fir'aun bukan suruh tentera je. Seluruh kaum Qibti keluar. Kejar Musa. Tuan-tuan, sampai depan laut. Betul-betul sampai depan laut. Depan laut, belakang tentera Fir'aun, kiri kanan gunung. Kata Bani Israel kan dah kata. Kan dah kata tak boleh lari daripada Fir'aun. Inna lamudrakun. Habislah Musa. Pasti kita hancur hari ni. Ini Bani Israel sebab hati tak ada Allah. Kan? Kadang sama dengan kita, tuan. Kita orang yang tak ada hati, sentiasa setiap perkara kacau.
Ini Fir'aun sebesar-besar perkara. Inna la mudrakun. Apa kata Nabi Allah Musa? Ini orang yang hatinya ada Allah. Dia kata apa? Kalla. Tak. Kalla. Inna ma'i Rabbi. Sesungguhnya bersama dengan aku, Tuhan aku. Saya Yahdi. Pasti dia akan bagi petunjuk pada aku. Oh, itu tuan. Orang yang hati dia ada Allah, dia sentiasa tenang. Tuan-tuan, apa Allah buat? Orang seperti Nabi Ibrahim, bila hati dia ada Allah, Nabi tak tahu apa Allah buat. Nabi Allah Musa, bila hati dia ada Allah, apa Allah buat? Allah buat satu perkara yang mana khilaf daripada sunnatullah. Nabi Allah Musa, Allah boleh hantar apa? Hantar angin, ribut macam kaum Ad, habis. Allah boleh hantar hujan, lebat macam Nabi Allah Nuh punya kaum kena, habis, padam api. Allah buat apa? Campak Nabi Allah Ibrahim, kata Allah, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh, tukar sifat api. Api yang begitu panas membakar, tukar sifat. Begitu juga laut tadi, kan? Allah boleh, tuan-tuan, nak hantar apa? Hantar ababil. Bagaimana Allah musnahkan kaum tentera Abrah? Allah musnahkan Fir'aun, senang. Allah boleh je, ada satu kaum pernah apa? Allah buka bumi, tuan-tuan, tenggelam, telan bumi. Dan satu hadis, nanti satu masa, tuan-tuan, ada akhir zaman nanti pun akan ada satu kaum tentera yang datang nak masuk, nak pergi menyerang Madinah. Allah buka, Allah rapatkan balik. Tenggelam. Boleh. Macam mana kena pada Qarun, tenggelam. Allah boleh buat. Tapi Allah nak tunjuk kuasa dia bagi orang yang hati dia ada Allah. Allah belah laut. Oh, ini tak main-main. Ini hebat orang yang ada hati dia ada Allah. Sebab itulah orang yang paling untung ialah orang yang hati dia redha dengan Allah. Apa maksudnya? Orang yang sentiasa boleh balik pada Allah. Tuan-tuan, Allah tanya dalam Quran. Allah tanya para sahabat Nabi. Min ahli zikr. Daripada orang-orang yang selalu zikir. Orang yang rajin baca Quran. Orang yang rajin solat. Apa kata Allah? Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Nabi tanya orang beriman ni. Nabi kata, apa? Allah tanya orang beriman. Bila masanya, kata Allah. Bila masa nak tunduk hati kamu bila zikir pada Allah. Allah minta hati tu untuk tunduk pada Allah. Untuk balik pada Allah ketika zikrullah. Kita ni, tuan-tuan, bukan ahli zikir. Kita ni pun bukan ahli solat. Kita ni pun bukan ahli ibadat sangat pun. Bagaimana hati kita dengan Allah? Sebab tu nak kena selalu tanya hati kita, bila nak balik pada Allah ni? Kalau tuan-tuan yang umur 50, 60, 40 tahun, 30 tahun, tuan-tuan selalu tanya hati, bila balik pada Allah? Bila nak balik pada Allah? Hati kita tu, bila nak tunduk pada Allah? Betapa banyaknya dalam hati kita tak balik pada Allah. Kita akan cari, tak sama tuan-tuan. Ustaz tak ustaz? Kita sakit, kita cari ubat dulu. Kita lapar, kita cari makanan dulu. Kita keperluan, kita cari duit dulu. Apa masalah kita kau? Tak berubah iman kita tu kan. Sayang. Bila hati tak balik pada Allah. Tu kadang-kadang macam baby tu kan, baby. Baby kalau lahir tu kan. Dia lahir, baby kan. Dia dengan mak lah. Dia punya rapat dengan mak. Sampai dia besar, umur 2 tahun, 3 tahun. Kan? Apa dia? Dia kalau gaduh dengan kawan-kawan dia pun, aku cakap mak aku. Dia mak. Iman dia mak. Dia tak ada fikir. Mak. Dia bangun tidur, ayah tak ada okey lagi, mak tak ada. Dia menjerit. Satu rumah nanti, bukan satu kampung dia dengar dia menjerit. Mak tak ada, mak pergi bersembang rumah sebelah. Ini mak, dia punya fikir mak. Nak apa pun mak. Orang nak mak, orang takut ni mak. Tuan-tuan, budak ni tadi, bila dia besar sikit, umur 5-6 tahun, dia teringin, dia nak bola. Kan? Dia nak bola. Mak dia kata, minta bapak kau. Nak basikal, minta bapak kau. Oh, dia nampak, rupanya mak sama ni minta kat bapak. Mak pun duit kat bapak. Mak pun pagi-pagi bapak tak bangun, mak selalu kocek bapak. Dia perasan tu ni. Oh, dia pun iman daripada mak berubah pada bapak dia. Oh, ni bapak dia. Oh, bapak aku lah sebenarnya, bukan mak. Maka dia tukar cakap dia. Dia tak minta kat bapak, dia minta kat mak. Minta lah kat bapak, orang nak beli ni, nampak. Keyakinan tu berubah daripada mak kepada bapak. Oh, bapak. Bapak dia pun hantar pergi sekolah. Bapak dia kata, kau belajar kaji-kaji, kau nyanyi dengan bapak. Kau pandai, hidup kau senang. Oh, sekolah pula. Dia belajar betul-betul. Oh, bila dia periksa baik. Kan? Bagus dalam periksa. Bapak dia puji, orang kampung dia puji, semua orang puji. Oh, tukar. Daripada bapak dia tukar pada sijil. Kan?
Kejar sijil, masuk universiti. Oh, tukar pula. Akhirnya dapat kerja. Orang kata dapat sijil, bagus pula masuk, dapat kerja. Dapat kerja pula. Tuhan dia bertukar. Daripada mak tukar, daripada bapa dia tukar. Kerja pula. Oh, kerja, kena kerja. Kau nak beli kereta besar, kerja kena baik. Pangkat kena naik. Tukar. Daripada duit, daripada Tuhan dia berpangkat. Daripada pangkat Tuhan dia, bos Tuhan dia. Tuan-tuan, orang yang macam ni, sampai satu masa, dia pun dah tua, sakit. Ketika tu siapa? Ubat. Oh, tak ada ubat, tak boleh. Kan? Oh, kalau saya ni, saya peringkat dialisis lah tuan-tuan. Seminggu 3 kali, 4 kali cuci dialisis, tak boleh. Tak ada dialisis, gone. 2 minggu start tak ada dialisis, gone. Oh, dialisis. Kan? Ada orang dah tua macam ni semua, harta anak jadi tuan. Oh, anak mana? Anak tak balik rumah. Mana anak? Tuan-tuan, mati rugi orang yang mati dalam hati dia tak pernah balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ni kehidupan kita nak belajar untuk balik pada Allah. Setiap masa kita, keredaan kita kepada Allah bila hati kita boleh balik pada Allah. Musibah akan datang, ujian akan datang, imlak akan datang. Tuan-tuan, sebab apa Allah datang musibah? Sebab apa Allah datang ujian? Sebab apa Allah datang? Allah datang macam-macam peristiwa adegan dalam kehidupan kita. Nak kita balik pada Allah. Malangnya kita tak berjaya balik pada Allah. Ya Allah. Tuan-tuan, nak belajar hari ini untuk hati kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang yang berjaya balik pada Allah pasti berjaya. Bahkan tuan-tuan nak kena faham hari ini. Siapa orang kata? Kan? Nak kena faham betul-betul hari ini. Ialah hati kita dengan balik pada Allah berjaya. Tuan-tuan, satu kisah. Ini saya masih kisah Anbiya, tuan-tuan. Kisah Nabi Allah Yunus. Ini kisah yang paling saya sangat favourite. Waktu saya mengaji tafsir, ya, saya mengaji tafsir ni tahun 2003, 2004. Tak salah, kalau ditanya kau saya. 2004, surah Yunus. Tuan-tuan, ketika saya mengaji tafsir, ayat ni surah Anbiya. Kisah Nabi Allah Yunus paling favourite. Tuan-tuan, apa cerita Nabi Allah Yunus? Nabi Allah Yunus, satu orang Nabi Allah hantar. Selepas kaum-kaum Nabi-Nabi yang lain, kaum-kaum yang dihapuskan. Bila sampai turn Nabi Allah Yunus, kaum dia sama, engkar. Kaum dia engkar, tolak. Tak beriman, datang, risau. Nabi Allah Yunus tengok. Kaum tolak Nabi, hancur. Kaum tolak Nabi, hancur. Nabi Allah, dia kesian kaum dia. Nabi Allah Yunus tinggalkan kaum dia. Sebab apa Nabi Allah Yunus tinggalkan kaum? Sebab dia lari daripada kerja tak? Nabi tak lari, takkan lari daripada kerja. Para anak Anbiya, dia tak pernah lari daripada kerja dia, tak. Tapi disebabkan takut musibah kena pada kaum dia lari. Dia keluar daripada kampung dia. Tapi salah, SOP Anbiya salah. Kan? Nabi Allah Yunus, kan? Masuk kerja dia tinggalkan. Tuan-tuan, Allah uji dia macam mana Allah buat. Dia bila naik kapal, dia keluar daripada perkampungan dia, keluar naik kapal, tuan-tuan. Tengah-tengah laut, Allah hantarkan ribut taufan. Tengah laut, ribut taufan. Kapten kapal tengok ini ribut lain macam ni. Buang, semua barang buang. Kalau tak berat lagi senang kita garap, buang. Barang dah buang, ribut lagi. Akhirnya apa? Undi, buang orang pula. Bila buang orang, bos semua nama cabut. Cabut nama pertama, nama Nabi Allah Yunus. Bila kapten tengok ini orang tu ni orang baik ni, dia kata tak apa-apa, dia kata tukar-tukar orang lain. Kali kedua cabut Nabi Yunus juga. Kali ketiga cabut nama Nabi Allah Yunus. Time ni Nabi Allah Yunus sudah, ini Allah buat. Ini Allah buat untuk tarbiyah dia. Apa Nabi Allah Yunus? Dia lompat laut. Tuan-tuan, dia lompat laut, masuk dalam perut ikan nun. Ikan paus paling besar. Sebagian ulama mengatakan ikan ni khusus Allah cipta untuk telan Nabi Allah Yunus. Tuan-tuan, ikan ni telan Nabi Allah Yunus, mana dia pergi? Laut paling dalam. Tuan-tuan, apa jenis musibah ni, tuan-tuan? Hari ni orang yang kena COVID, tuan-tuan, dia kena kuarantin kat rumah pening kepala. 2 minggu. Ada kawan saya seorang tu. 2 minggu dah kena kuarantin. Pergi swab, dah 2 minggu, ingat seronok lah potong gelang. Lepas dia positif lagi, pening kepala, menjerit dia. Duduk rumah tu, rumah sendiri tu. Nabi Allah Yunus, Allah kuarantin dia dalam perut ikan, dasar laut. Allah kata apa? Fanadainahu fi zulumat. Allah kata, ni. Hamba kami ni Yunus, seru kami fi zulumat. Az-zulumat ni, fi zulumat, dia apa? Dia jamak, orang putih kata plural.
Maksudnya bukan satu kegelapan, banyak kegelapan. Gelap perut ikan, gelap laut, gelap malam, gelap habis, tak tahu apa pun dalam perut ikan. Tuan-tuan tahu dasar lautnya cerita, tuan-tuan ingat? Berapa bulan hari itu kapal selam Indonesia hilang. Kan, kat lautan Bali. Tuan-tuan, bawah 800 meter je kapal selam tu pecah. Bukan sampan tuan-tuan, kapal selam. Bawah 800, dia tak tahan ketupatan, pecah. Kalau tuan-tuan kita pun duduk luar kapal selam tu pecah, kepala otak kita hancur. Memang hancur pun. Hancur, bersepai. 800. Ada laut yang bawah lagi tuan, 1500. Ada laut 1500 kaki. Nabi Allah Yunus diletakkan oleh Allah paling dalam. Sebab apa? Dalam Qasas Anbiya cerita apa? Bila Nabi Allah Yunus seru, fanadainahu fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Allah Yunus sebut, malaikat kat langit terkejut. Apa kata para malaikat? Dia kata apa? Sautun ma'ruf min makanil gharib. Ni malaikat kat langit kata, ini suara kami kenal ni, tapi daripada makanil gharib, tempat pelik, tak pernah kami dengar lagi tempat macam tu. Maksudnya dalamnya tempat ikan nun masuk. Tuan-tuan, betapa dahsyat ujian. Mana ada ujian macam ni? Apa lagi nak uji je sampai dalam perut ikan, dalam habis. Tapi bila dia uji, balik pada Allah. Ini orang yang hati dia redha dengan Allah. Bila dia uji, balik pada Allah. Oh, ini kita faul. Teranglah, tuan-tuan. Hati kita yang ni kita gagal. Kita bila dia uji, kita akan cari seluruh makhluk yang boleh tolong kita. Apa dalam kepala kita? Siapa boleh tolong kita? Kita akan guna seluruh jawatan kita. Kita akan guna seluruh harta kita. Habis. Tak boleh. Baru time tu Allah. Tapi Nabi Allah Yunus, kali pertama dia uji, balik pada Allah. Terus, sorang-sorang dalam perut ikan. Apa dia buat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Mengaku silap dia. Balik pada Allah. Apa Allah jawab, tuan-tuan? Allah kata apa? Fastajabna lah. Kami jawab. Fastajabna lah. Kami jawab. Dia panggil kami, dia balik pada kami, kami jawab. Fanajjainahu minal gham, kata Allah. Maka kami selamatkan dia daripada al-gham. Apa tu al-gham, tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran. Kami selamatkan dia dan kami jayakan dia. Kami selamat dan kami jayakan dia pada al-gham. Apa tu al-gham? Benda yang susahkan kepala otak kita, yang remukkan hati kita. Dia panggil ada satu alham. Apa tu ham? Benda yang susahkan otak kita. Alham ni fikir kan. Anak ni macam mana kita mikir kan. Dalam kepala kita mikir. Ada ham. Ada benda yang tak sedap hati. Hati je. Tak seronok lah rasa. Kan? Otak tak fikir sangat, cuma hati tak sedap. Tapi al-gham, benda yang susahkan kepala otak kita, yang remukkan hati kita. Allah kata apa? Fanajjainahu minal gham. Kami selamatkan dia. Kami jayakan dia daripada al-gham. Apa jadi, tuan-tuan? Ikan tadi naik atas. Pergi tepi pantai, keluarkan Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus keluar betul-betul duduk bawah pokok. Ada buah. Sebagian kata buah timun. Nabi Allah Yunus makan. Kemudian dapat minum air sejuk, segar. Segar. Apa masalah sebenar Nabi Allah Yunus, tuan-tuan? Kaum dia. Masalah sebenar apa? Kaum dia. Ini kaum punya pasal ni yang keluar tadi. Kaum punya pasal ni yang naik atas kapal tadi. Tentu apa Allah buat? Allah kata fanajjainahu. Kami berjayakan dia. Kami selamatkan dia. Orang yang hati dia balik pada Allah, Allah berjaya. Balik, tuan-tuan, satu kaum semua beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kaum beriman. Tuan-tuan boleh buat teka-teki. Banyak-banyak nabi. Nabi apa yang semua kaum beriman? Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Yunus semua. Allah sebut, kita baca surah Jadah kan. Apa kata Allah? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kan Allah kata, kalau kami nak, kami boleh bagi semua hidayat wahai Muhammad. Ini bukti dia. Semua Allah bagi hidayat. Tuan-tuan, hujung ayat tadi Allah bagi tahu apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Inilah cara kami berjayakan orang beriman. Hujung cerita tadi Allah tambah satu ayat je. Ayat yang mana-mana Allah nak bagi tahu kita ni. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Cara yang sama kami akan selamatkan orang beriman. Tapi kita tak buat cara ni, tuan-tuan. Salah ke sakit cari ubat? Tak salah. Time susah minta tolong orang, salah ke? Tak salah.
Yang salahnya tak cari Allah dulu. Tuan, ni hari ni saya cakap ni untuk hati saya, tuan. Nak ajar hati untuk balik pada Allah. Selalu nak ajar hati kita balik pada Allah. Tuan-tuan, kita kalau kita bos, mungkin kita herdik kerja kita tengking, kan? Kalau kita ayah anak kita buat, kan, kita tengking, kan? Kalau kita ustaz, anak murid kita tak ingat, kita marah, kita tengking. Tuan-tuan, pernah tak tengking hati kita? Tengking hati kita. Herdik hati kita untuk belajar balik pada Allah. Bila kita ditimpa musibah, hati dah mulalah. Dia dah syur, dia cadang. Dia kata, jumpa si Fulan. Dulu kan susah, dia agak tolong. Jumpa dia ni, insyaAllah. Kan dia ni baik dengan dia ni. Hati. Tuan-tuan, tengking dia. Nanti Allah dulu. Ini yang kena tengking. Selalu kita ustaz tak ustaz. Kadang kita berapa puluh kitab tasawuf kita belajar. Tak balik pada Allah kita. Muslimat mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara untuk kita redha Allah sebagai Tuhan kita, dengan kita balik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu hati kita akan cari Allah subhanahu wa ta'ala. Ni murusi ni baru raditu billahi rabbah ni. Dia belum Islam ni Dina ni. Saya bagi sampai pukul berapa ni? Boleh Sikit lagi Saya mata minta maaf tuan-tuan. Saya ni 2 tahun lepas, 3 tahun 2016 saya buta setahun. Saya pernah buta setahun. Jadi tuan-tuan buat muka boring ke mengantuk, saya tak nampak. Saya tengok kaki. Tuan-tuan kaki ni pakcik ni dah sekali dah. Haji ni dah 2 kali dah. Kan? Tukar kaki dah. Tuan-tuan nak laju sikit, kalau ada periuk makan, tuan-tuan kipas bau kambing masuk dalam. Tu cepat saya berhenti. Dalam lafaz wabil Islam dina, raditu billahi rabba, kemudian raditu bil Islam dina. Kita redha Islam sebagai agama kita, tuan-tuan. Kata guru saya dulu, bagaimana hati ni nak rasa redha dengan Islam sebagai agama, dengan rasa mahalnya agama kita. Rasa mahal. Tuan-tuan, orang hari ni kita rasa mahal satu orang lah. Kalau orang kerja kerajaan, asal masuk kerja pion. Saya muda umur 18 dulu, kan. Mula kerja pion, lepas tu naik pangkat. Pencen timbalan pengarah, dia rasa mahal timbalan pengarah. Macam bapak saya polis, pencen SM, kan. Bukan senang tu dah polis. Daripada constable nak naik lance corporal, sergeant, pencen SM. Orang SM, dah hati. SM. Kan? Beza orang sebut nama. Ayah saya Rafi, orang panggil Encik Rafi. SM Rafi, SM tu lain. Sebab apa? Penat, diusahakan. Benda tu diusahakan. Dia rasa mahal. Kan? Ada orang meniaga nasi lemak tu, kan. Niaga nasi lemak, asal pakai van buruk, tukar. Sekarang meniaga nasi lemak pakai velfire. Tuan-tuan naik kancil, tuan-tuan langgar belakang. Tuan-tuan tengok muka dia macam mana. Marah lah. Mahal, dia rasa mahal. Sebab apa mahal? Diusahakan. Jual nasi lemak ni, beli velfire. Ada orang rumah, tuan-tuan. Daripada sebelum pencen buat rumah. Pencen balik kampung, rumah bukan main besar. Kan? Rumah daripada Along, Acik, Angah, semua ada bilik. Kan? Mahal tak rumah dia? Mahal. Sebab rumah tu diusahakan. Tuan-tuan, orang yang boleh rasa Islam ni jadi mahal, kan, apabila dia usaha agama dia. Tuan-tuan, agama kita ni mahal. Mahal. Inilah benda yang paling mahal. Lebih mahal kalau tuan-tuan ada pangkat, lebih mahal daripada pangkat. Kalau tuan-tuan ada harta, lebih mahal daripada harta. Kalau hari ni kita ada kedudukan, lebih mahal daripada kedudukan. Sebab apa? Agama ni diusahakan. Agama diusaha berapa lama? 60 tahun tu. 1400 tahun lepas, Nabi dah usaha. Habis-habisan untuk agama, tuan-tuan. Tuan-tuan, mahalnya agama. Nabi tunjuk. Hari-hari Nabi usaha agama. Nabi usaha agama ni. Habis-habisan. Tuan-tuan, balik. Nabi punya dakwah ni, dahsyat. Nabi balik daripada Hira. Ulama kata, kan, bila Nabi balik daripada Gua Hira, dah tengok Jibril. Nabi kita kuat, tuan-tuan. Tengok Jibril tak pingsan. Saya ni, kita ni kalau tengok Jibril tak tahu macam mana. Orang kalau sakit jantung habis lah. Tengok Jibril. Orang tengok hantu pun gigil badan. Nabi tengok sana Jibril balik. Nabi kata pada Khadijah, zalimuni, kan? Zamiluni. Zamiluni apa? Selimutkan aku. Ulama kata Nabi minta balik, minta Khadijah selimutkan Nabi ni 2 kali dalam sirah. Ada 2 kali.
Kali pertama ni balik pada Hira, nampak Jibril. Nabi punya takut. Kan? Nabi kata Zamilu ni menggigil Nabi. Kali kedua kata ulama, kali kedua Nabi minta Sayyidina Khadijah serimakan Nabi ketika kali pertama dakwah Nabi tersebar. Orang Quraisy punya marah, orang kaum Quraisy kecam Nabi. Nabi keluar dakwah pada pagi sampai petang, orang hina Nabi. Orang maki hamun Nabi. Orang yang baik dengan Nabi, orang yang selalu berbual dengan Nabi, benci Nabi. Bahkan Nabi tengok hamba-hamba yang beriman dengan Nabi diseksa depan mata Nabi. Nabi balik dalam keadaan bergigil. Nabi balik dan Nabi kata kepada Khadijah, Zamilu ni, simuk aku semua. Hari yang begitu dahsyat dalam kehidupan Nabi, hari pertama Nabi dicerca. Nabi dimaki hamun, Nabi dihina. Baik sehingga Nabi balik tak mampu tuan-tuan. Menggigil tubuh badan Nabi. Ini kali kedua. Dahsyat tuan-tuan. Dakwah Nabi begitu dahsyat. Habis-habisan. Sehingga Nabi pernah balik rumah tuan-tuan. Nabi tengok Fatimah tidur atas Khadijah. Nabi alih Khadijah. Nabi pula baring kat Sayyidatina Khadijah. Nabi baring, Sayyidatina Khadijah pun usap kepala Nabi belai. Khadijah tahu penat Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi rasa ada air panas menitik atas muka Nabi. Nabi tengok Khadijah menangis. Nabi bangun. Soalan Nabi apa? Nabi kata apa? Hal nadimti. Nabi kata, wahai Khadijah, hal nadimti, kamu menyesal ke kahwin dengan aku? Ini soalan. Sebab apa Nabi tanya macam ni? Sebab Khadijah dah habiskan seluruh harta dia untuk Nabi SAW. Untuk dakwah Nabi, habis. Khadijah ni bukan perempuan paling kaya di Mekah. Antara orang terkaya di Mekah. Kaya. Kan? Habis harta dia. Ketika orang Islam kena pulau kat lembah Bani Muttalib tuan-tuan 3 tahun. Kena pulau bukan setahun, 3 tahun. 3 tahun kena pulau. Orang Mekah ni, peniaga Mekah semua sign kontrak, sign perjanjian, takkan jual satu bungkus nasi lemak pun tak boleh jual dekat orang Islam ni. Kena pulau langsung, tak boleh buat hubungan. Khadijah guna harta dia import makanan dari luar. Habis harta dia untuk Nabi SAW. Tu dakwah Nabi habis. Sebab tu Nabi tanya, ni kau menangis ni, kau menyesal ke kahwin dengan aku? Khadijah kata, tak ya Rasulullah. Bukan, aku bukan menyesal sebab kahwin dengan kau. Cuma aku fikir, aku ni dah tua. Khadijah lebih tua daripada Rasulullah. Aku dah tua. Satu masa aku akan pergi. Nabi kahwin umur 25, Khadijah umur 40. Waktu Nabi dah jadi Rasul umur 40, Khadijah dah 55. 10 tahun dakwah di Mekah. Khadijah meninggal tahun yang ke-10, tahun ke-11 kenabian. Khadijah kata, aku risau ya Rasulullah. Kalaulah aku pergi nanti, kalau aku mati nanti, bagaimana dakwah kau? Siapa nak jaga kau? Sekarang ni Nabi balik, Nabi sedih, Khadijah pujuk. Nabi balik penat, Khadijah yang urut belakang Nabi, tenangkan Nabi. Tak, Khadijah fikir, ini kalau aku tak ada ni, macam mana ya Rasulullah? Menangis Rasulullah SAW. Kemudian kata Khadijah apa? Khadijah kata, ya Rasulullah, kalau satu masa nanti aku mati, mayat aku ditanam. Adat orang Arab. Orang Arab dia ada maqabil awam. Tempat kubur awam. Tempat kubur awam, dia ada tempat kubur lain. Awam ni dia akan tanam setahun 2 tahun nanti dia korek. Ya, dia korek, dia pindah ke tempat lain. Orang lain pula masuk. Itu adat orang Arab. Kata Khadijah apa? Dia kata, ya Rasulullah, kalau nanti aku dah ke bumi, tanam. Dan satu masa ketika dikorek, ada tulang belulang aku. Ya Rasulullah, kalaulah ketika itu orang Islam berhajat kepada duit, berhajat kepada satu keperluan, ambil tulang aku dijual ya Rasulullah. Habis tuan, habis harta, habis segala urusan habis. Sampai tulang pun, tulang aku kau jual ya Rasulullah. Tuan Rasulullah bila dengar menangis, Rasulullah peluk Khadijah. 1400 tahun lepas, 2 orang ni menangis untuk kita. 1400 tahun lepas, ini 2 orang ni telah menangis habis-habisan untuk kita. Hari ni kita dengar azan tuan. Kita dengar azan, apa harga ni? Harga yang telah dikorban oleh Nabi SAW. Hari ni kita dapat semayang duduk kumpul ramai-ramai tuan. Ini harga yang telah dibayar oleh Rasulullah SAW. Nabi korban habis. Tuan-tuan, tak ada satu perkara pun Nabi tinggalkan untuk diri dia, tak. Hatta untuk anak cucu dia, tak ada. Nabi tak pernah fikir. Nabi sanggup tengok Fatimah dan kelaparan. Nabi tengok Sayyidina Husain dan Hasan kelaparan. Nabi tak pernah. Nabi untuk kita habis-habisan. Tuan-tuan, mahal agama ni tuan-tuan. Mahal agama ni.
Agama yang telah diwaris satu zaman ke satu zaman ke satu zaman ke satu. Tuan-tuan, sahabat macam mana sahabat jaga agama ni? Bagaimana sahabat Abu Zal Ghifar? Ini saya cerita ni panjang tuan. Tapi saya cerita tuan-tuan, Abu Zal Ghifar ni sahabat Nabi. Daripada Puak Ghifar ni, Puak Lanun, Puak Badui. Kerja rompak. Apabila jumpa Puak Ghifar, orang Arab semua tahu tak boleh selamat. Harta semua habis. Abu Zal Ghifar, Puak Ghifar masuk Islam pada Nabi SAW. Lepas masuk Islam, ketika ni dakwah masih tertutup. Dakwah masih sembunyi. Abu Zal kata, ya Rasulullah, biar aku pergi iklan kat Kaabah. Iklan, asyhadu an la ilaha illallah. Orang Quraisy tengok marah. Dia kata, berani ni ikut agama Muhammad, pukul. Dia bangun daripada pingsan, hari kedua datang lagi. Orang Quraisy pukul dia lagi. Hari ketiga pukul. Sayyidina Abbas, pakcik Nabi kenal. Dia kata, korang tahu tak siapa yang korang pukul ni? Ini pada Puak Ghifar. Kita berniaga ke Syam, lalu Puak Ghifar ni. Kalau mati dia habis kita. Abu Zar, akhirnya Nabi tengok ni semangat betul. Nabi kata apa? Wahai Abu Zar, balik pada kaum kau. Nanti aku panggil datang balik. Tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifar masuk Islam pada awal kenabian. Tahun pertama, tahun kedua kenabian. Tuan-tuan tahu bila dia balik jumpa Nabi? Bila Abu Zar balik jumpa Nabi? Ketika Nabi sampai di Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah, dia balik jumpa Nabi. Tapi dia bukan datang seorang. Dia datang bawa dua kabilah. Kabilah Ghifar, kabilah Aslam. Jiran. Dua kabilah ni seluruh masuk Islam. Ini tak main-mainnya orang. Ni orang yang tahu harga agama kita. Dapat Islam, cukup. Orang dah dapat Islam, cukup lah. Nabi kata, qul la ilaha illallah tuflihun. Kamu ucap la ilaha illallah, berjaya, selamat dah, cukup. Mati dalam keadaan Islam, cukup. Nabi akan bagi syafaat, insya-Allah, jangan risau. Tapi tak, dia tahu mahal agama ni. Dia tak sorang-sorang. Kabilah dia Islam. Tuan-tuan, Abu Zal Ghifar ni orang yang tak main-main. Dahsyat ni. Ni cakap orang tak main-main ni. Tuan-tuan, sampai akhir hayat ni, dia orang yang sangat betul-betul agama ni. Dia sangat vokal. Dia ni masalah, dia sangat pantang tengok orang khilaf dengan Nabi SAW. Macam mana sahabat hidup zaman Nabi, lepas Nabi wafat pun dia nak macam tu. Oh, ni tak main-main. Sehingga akhirnya Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Osman risau. Para tabi'in makin ramai. Ada tabi'in tak suka ni, orang tua ni lebih-lebih. Akhirnya Sayyidina Osman pindahkan dia kepada satu tempat nama Rabazah. Jauh. Rabazah ni padang pasir. Buat rumah situ, duduk di situ. Tuan-tuan, Abu Zal Al-Ghifar sampai tua dia dengan bini dia dengan Jariyah ada seorang. Dia nak mati duduk situ. Ketika Sayyidina Abu Zar sakit, bini dia menangis. Bini nangis. Abu Zar kata, wahai istriku, kenapa kau menangis? Dia kata, wahai Abu Zar, kau nak mati ni, aku duk fikir, kita mana ada kain? Tuan-tuan, sahabat Nabi ni. Orang yang ikut dalam setiap peperangan, tuan-tuan. Nak mati tak ada kain. Dia kata, tak ada kain. Aku punya kain selain ni badan aku. Jariah kita, kau punya kain pun tak cukup. Apa kata Abu Zar? Abu Zar kata, kau jangan nangis, jangan risau. Dia kata, satu masa aku pernah duduk dengan Nabi dan para sahabat. Aku pernah duduk dengan Nabi. Nabi kata apa? Kalangan kamu ni nanti, ada satu orang yang nanti akan mati duduk jauh. Mati duduk jauh. Ketika nak mati tak ada kain kapan. Tapi Nabi kata, berbahagialah. Akan datang satu kaum solehin. Datang, akan bagi hadiah kain untuk dia. Abu Zar kata, aku tak tengok pun kawan-kawan aku yang lain, melainkan semua dah mati, tinggal aku je. Maka yang Nabi sebut tu aku, jangan risau. Betul. Lalu datang satu kabilah, tuan-tuan, sesat macam mana sampai situ. Mereka pun tanya, kan, kami ni satu kabilah, kami sesat, ni rumah siapa? Maka mereka kata, ini rumah sahabat Nabi Abu Zar. Oh, Abu Zar. Mereka pun masuk tengok sahabat Nabi, ini tabi'in. Kan, kalangan tabi'in. Oh, semua salam cium. Minta nasihat, Abu Zar pun nasihat. Lalu Abu Zar kata, aku nak minta tolong satu benda lah. Aku nak mati ni, aku tak ada kain kapan. Boleh tak hadiahkan aku selai kain? Oh, semua nak ada kain. Tapi Abu Zar orang yang tak main-main dengan agama Allah. Apa dia kata? Aku nak kain daripada orang yang tak pernah pegang apa-apa jawatan. Oh, ni masalah. Kain kami ada. Semua boleh bagi kain. Tapi Abu Zar ni orang yang tak main-main dengan agama dia. Mahal agama Allah ni. Dia kata apa? Aku nak kain. Tapi orang yang tak pernah pegang apa-apa jawatan. Tuan-tuan, mana nak cari? Kita ni habis-habis tak ada, dulu pernah jadilah ketua darjah.
Ketua kelas. Habis tak ada ketua keceriaan kelas. Mana nak cari orang tak pernah pegang jawatan? Satu orang angkat tangan. Satu orang muda kata, wahai Abu Zar, aku tak pernah pegang apa-apa jawatan. Aku tak pernah pegang. Dan aku ada kain. Yang mana mak aku kain sendiri untuk aku. Kain ni aku hadiahkan kau. Oh, gembira sini Abu Zar. Tuan-tuan, kaum ni pun kemudian sambung safar. Besok bini dia menangis lagi. Abu Zar kata, apa lagi kau menangis? Kau nak kain ni, kain dah ada. Apa lagi menangis? Kata isteri dia, wahai Abu Zar, kau tak tahu ke kan kita tinggal kita je. Aku dengan ni budak perempuan ni. Kalau kau mati, macam mana nak kebumikan kau? Siapa larang aku ke tanah untuk kau ni? Kederat aku lemah dan budak ni pun lemah. Abu Zar kata, jangan risau. Dalam hadis yang sama, aku dengar Nabi SAW kata apa? Kata, apa? Salah seorang daripada kamu yang mati ni akan diletakkan di tengah-tengah jalan. Letak tengah padang pasir, dan akan ada satu kaum muslimin akan datang, akan solatkan dia, uruskan mayat dia. Dia kata, aku mati, kau letak aku tengah jalan. Jangan risau. Tuan-tuan, hari kewafatan Abu Zar, bini dia buat wasiat sampai ke Abu Zar. Letak Abu Zar tengah jalan. Tengah padang pasir letak. Letak, tuan-tuan, bini dia pun tunggu. Tak lama datang. Kan? Satu kabilah. Letak, naik kuda laju. Bini dia tengok daripada jauh. Bini kata, ini laju ni, aku risau dia tak nampak mayat suami aku. Nanti semua kuda-kuda semua bijak. Akhirnya bini dia pun keluar kata, jaga ada mayat, jaga ada mayat. Berhenti kabilah tadi. Rupanya dalam kabilah itu, yang bawa siapa? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Min sahabatin Nabi SAW, sahabat Nabi. Terus dia pun kata, siapa mayat siapa tengah jalan ni? Abdul Rahman bin Auf kata. Dia kata, ni suami aku. Siapa suami kau? Abu Zar Al-Ghifar, sahabat Nabi SAW. Mayat tengah jalan ni Abu Zar Al-Ghifar. Bila semua dengar, oh Abu Zar, semua turun. Semua turun, semua angkat mayat Abu Zar. Mereka pun solatkan mayat Abu Zar. Kan? Tanam mayat Abu Zar. Kata Abdul Rahman bin Auf, kata betul lah, kata Nabi SAW. Kan? Kau masuk Islam seorang-seorang. Kan? Hidup kau seorang-seorang dan kau mati pun seorang. Ini orang yang tak main-main dengan agama Allah. Para sahabat Nabi tak pernah main-main dengan agama Allah. Sebab apa tuan-tuan? Mereka nampak betapa susahnya agama ni sampai zaman Nabi. Betapa besarnya, dahsyatnya. Kan? Hadiah agama ni untuk kita. Sebab tu tuan-tuan, untuk redha Islam ni jadi agama, rasa mahal tuan-tuan. Mahal. Rasalah tiap-tiap. Hari ni tuan-tuan, bila kita tak rasa mahal, kita tak. Tuan-tuan, minta maaf cakap lah. Hari ni cuba cek berapa orang kita dah buat korban sepanjang hidup kita. Minta maaf ni cakap, jauh lagi ramai raya haji ni. Tapi tuan-tuan cek. Berapa orang kalangan kita yang, berapa ramai kita tak pernah buat korban untuk hidup. Orang masjid iklan kan. Kadang satu tumpuk. RM700. Dulu 600, 600 setengah, 700. Sekarang dah naik 800. Tuan-tuan pernah tak fikir nak buat korban? Pernah. Hazamiddin, ni daripada agama kita. Ya. Tuan-tuan tahu tak macam mana tuan-tuan nak buat korban? Bukan dengan ada duit, dengan rasa ada mahal agama Allah. Hari ni perkara yang nak kena buat hari-hari. Kan? Ialah rasa syukur. Bila dapat satu nikmat, tahu dalam tiap-tiap kehidupan kita mana agama Allah. Mana nak buat? Orang kahwin, kan? Kadang kita buat kenduri kahwin. Kita ada orang masjid, insya-Allah. Kita datang kuliah, mana kuliah tak pergi. Kan? Tasawuf, kuliah mana? Mana tok guru tak kenal? Masya-Allah, tok guru semua kenal. Tapi time majlis kahwin anak kita ikut agama, tak ikut agama. Kan? Time kahwin kita ikut agama, tak ikut juga. Sebab tu, hari ni orang yang mampu untuk balik pada agama bila dia rasa betapa mahal ni agama. Orang yang mampu datang sembahyang bila dia rasa mahal azan. Oh, mahal azan. Ya. Nah, ini masjid tuan-tuan, insya-Allah. Ini masjid cantik, sejuk, sedap, kan? Ada orang masjid, insya-Allah, panas. Ada orang masjid kecil, ada orang masjid, tapi dia tak rasa beza masjid kecil, masjid besar. Dia takkan rasa beza, ni masjid ada aircon, tak ada aircon. Dia takkan rasa beza datang masjid siang, datang masjid malam. Sebab dia rasa agama mahal. Oh, hari ni kan, antara tanggungjawab kita untuk kekalkan rasa mahal dalam diri kita dan kekalkan rasa mahal agama ni pada anak-anak kita. Baru yang kedua. Gua apa dah ni? Sikit lagi. Kan, sikit, jangan risau. Yang ni shortcut dia. Dan terakhir lafaz dia, kan, raditu bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
dan kita redha, hati kita rasa puas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Tuan-tuan, diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dua hak, dua tanggungjawab. Saya ringkaskan untuk tuan-tuan. Ada dua perkara untuk kita untuk sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua benda. Untuk nak redha fi'lul qalb, dua perkara. Yang pertama apa? Hati kena buat. Yang kedua apa? Badan kena buat. Untuk Rasulullah dua benda nak kena bagi, hati dan badan. Apa dia? Untuk hati mahabbah. Mahabbah. Kecintaan. Kan? Kita ni hari ni cinta sayang ni tuan-tuan perkara yang kita selalu bagi pada makhluk. Kan? Kita sayang harta benda, kita sayang kan. Untuk Nabi nak datang ke satu stage dinamakan cinta. Tuan-tuan, tak boleh datang cinta melainkan dengan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para ulama mengajar kita. Di antara perkara yang nak kena buat ialah membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji fiqh, ngaji. Kita ngaji tafsir, ngaji. Tuan-tuan, tapi untuk mengenali tokoh ni, susuk tubuh ni tak dapat melainkan sirah. Maka ulama dulu ajar apa? Para salafus salih ngaji apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar orang maulid kan. Kalau hari ni dia dah next level, dia pakai gendang, ketang kan. Ya hana ya. Masuk puji-pujian. Tuan-tuan, bacaan maulid tadi, ada orang baca maulid, ada macam-macam kitab lah. Ada Dibai, ada Barzanji, ada Dia'ulah, banyak. Ulama menulis sirah Nabi ni banyak. Sirah Nabi yang dilagukan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita kenal susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tuan-tuan nak amal, tuan-tuan nak tabik, nak pakai celak, tuan-tuan kena kenal dulu siapa punya mata tu. Apa yang lebih bahagia daripada sunnah celak? Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih bahagia daripada sikat sunnah? Apa lebih bahagia? Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengenali Nabi sebelum mengenali sunnah. Sahabat kenal Nabi dulu. Nabi ni dia kenal susuk tubuh. Kecintaan sahabat pada Nabi. Cinta sahabat. Sayyidina Abu Bakar kita duduk dengar. Cinta. Dia bukan. Cinta dia gila dengan Nabi. Kita boleh cakap cinta lah. Kan? Cinta sayang. Sahabat dia gila. Sayyidina Abu Bakar ketika nak naik gusur tuan-tuan. Hari hijrah. Nabi bagi tahu hijrah pada Abu Bakar. Semua sahabat dah hijrah ni. Abu Bakar Nabi bagi tahu. Bila? 11 hari sebelum hijrah. Kan? Nabi bagi tahu, Abu Bakar kau rafi' aku, kau akan teman aku. Ulama kata 11 hari Nabi bagi tahu Abu Bakar tak tidur. Hari-hari dia bagi makan unta dia, hari-hari dia siapkan makanan. 11 hari tak tidur, tunggu. Nabi cakap, bila jalan? Tuan-tuan, bila naik gusur, orang semua duk cari ni Nabi ni. Dia nak bunuh Nabi, bukan nak bunuh Abu Bakar, nak bunuh Nabi. Tuan-tuan, Abu Bakar duduk belakang Nabi, kejap lagi ke depan. Duduk belakang, kejap lagi ke belakang. Duduk depan, belakang ke depan. Nabi rimah. Nabi kata, Abu Bakar apa kau buat ni? Abu kata, ya Rasulullah, ketika aku duduk belakang, aku risau musuh di depan, aku pergi depan. Ketika aku duduk depan, aku risau musuh belakang, aku datang belakang. Ini. Masuk gua. Kan? Dia masuk dulu, dia cek. Tiap-tiap lubang. Apa kain dia ada, dia tutup lubang. Tinggal satu lubang tak ada. Dia tutup dengan lutut dia. Dia tutup, dia kata, ya Rasulullah, masuk. Dah okey, selamat. Tuan-tuan, rupanya lubang tu ada ular. Kan? Tuan-tuan, ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini cinta yang begitu dahsyat. Cinta ni sampai anak dia Sayyidatina Aisyah. Ini isteri Rasulullah. Ini isteri yang paling muda lah. Ya, paling muda. Aisyah ni dia nakal sikit dengan Nabi. Isteri yang lain semua sami'na wa ta'ana, apa Nabi cakap? Aisyah tak? Dia cerdik. Dia ni antara sahabat atau Abu Hurairah nak tahqiq hadis dengan Aisyah. Kalau ada benda lupa tanya Aisyah. Aisyah ni memang sangat cerdik. Satu ketika Aisyah ni dia ada sikit khilaf pendapat dengan Nabi. Bukan khilaf pendapat dengan ustaz. Hari ni kita khilaf pendapat dengan ustaz. Pun dahsyat dah. Ini khilaf pendapat dengan Nabi. Nabi cakap dia kata tak setuju. Nabi cakap dia, Nabi kata A, dia kata B. Nabi kata A. Dan Nabi kata baik, kita ambil satu orang pengadil lah. Kita ambil satu orang pengadil. Nabi duk, kita panggil Umar. Aisyah, tak nak, Umar garang sangat. Nabi kata Osman, Osman kan menantu kau, mesti dia sokong kau. Nabi kata Ali pun sama. Ali pada kecil duduk dengan kau. Nabi tahu. Nabi saja tak sebut nama dulu. Nabi kalau macam tu nak panggil siapa? Nabi kata. Macam tu panggil Abu Bakar lah. Aisyah pun kata,
Abu Bakar baik. Yang dia bapak dia. Mesti dia anggap bapak dia mesti sokong dia. Nabi pun panggil satu orang budak, panggil Abu Bakar. Ketika peristiwa ni berlaku, kata ulama, ini ba'da zuhur, lepas zuhur. Ni waktu Nabi rehat di rumah. Dia ada beberapa masa tuan-tuan, tak Nabi ajar jangan ganggu orang. Lepas isyak, lepas zuhur. Ini waktu yang Nabi rehat. Ya. Lepas isyak, Nabi dengan keluarga. Orang ni pun panggil Abu Bakar. Abu Bakar tengok ini waktu yang pelik ni Nabi panggil. Mesti ada hal besar. Abu Bakar pun masuk rumah Nabi. Nabi kata, wahai Abu Bakar, hari ni kau bukan ayah Aisyah. Abu Bakar kata, ini something wrong. Hari ni kau bukan ayah Aisyah dan kau bukan sahabat aku. Kau hari ni menjadi pengadil antara aku dengan Aisyah. Abu Bakar muka dah berubah. Dalam dah panas. Nabi kata macam ni, aku ada satu pendapat, kata Nabi. Pendapat aku begini. Sedangkan Aisyah, Nabi tak habis cakap, Aisyah kata salah, pendapat tu salah. Abu Bakar dengar Aisyah kata salah, pang dia bagi Aisyah sekali. Berlari Aisyah belakang Rasulullah pula suri. Abu Bakar kata, kau cakap Rasulullah salah, kau cakap Nabi Allah salah. Apa kata Nabi? Abu Bakar, kami panggil nak suruh jadi pendamai ni, jadi juri. Kalau macam ni kau baliklah. Ini orang yang cinta Nabi. Ini orang yang cinta Nabi. Tuan-tuan, apa hasil sahabat mencintai Nabi? Mereka bagi keseluruhan hidup untuk Nabi. Nabi bukan minta harta, tuan. Harta habis, harta tak payah cakap apa. Orang yang ada harta bagi. Nabi bukan setakat minta harta, bahkan nyawa mereka untuk Nabi. Dan Nabi beritahu dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Tak sempurna iman kamu. Sehingga mana? Sehingga hawa nafsu kamu, kehendak kamu, keinginan kamu ikut apa yang aku bawa. Yang tu. Kita pakaian boleh lagi nak ikut Nabi. Cakap boleh lagi, jadi ustaz ni ceramah-ceramah nak cakap macam Nabi. Keinginan? Nafsu kita. Sahabat bukan nafsu, nyawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Sahabat Nabi ni. Sebab itu untuk ikut Nabi, syarat mahabbah. Raditu bi nabiyya, bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Untuk redha Nabi, tuan-tuan, mahabbah dulu. Cinta dulu. Cinta kena dapat melalui kenal. Sebab itu pembacaan sirah kena buat, majlis maulid kena buat. Ini perkara yang menarik cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu datang tabi'. Ikut ni datang kemudian, tuan-tuan. Jangan risau. Tuan-tuan tahu tak kuatnya cinta? Ni last, tuan-tuan yang takut. Weh, tak ada bau apa ni, risau pula saya. Tuan-tuan, nak tunjuk cinta, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Saya tutup malam ni punya ceramah kisah ni. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, sahabat Nabi yang kaya-raya. Kaya. Dahsyat kekayaan, tuan-tuan. Kaya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni. Kalau kepala kuda ni lawak dulu, lawak zaman sahabat. Kalau kepala unta dia dekat Madinah, maksudnya baru balik berniaga, kepala unta kat Madinah, ekor kat Syam lagi. Macam tu, untung dia bawa, kepala unta kat Madinah dah, ekor unta tu kat Syam lagi. Maksudnya banyak barang. Ini orang gambarkan kayanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan, tapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf satu ketika dia pernah dengar Nabi SAW doa. Apa Nabi doa? Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa syurna fi zumratil masakin. Ini doa Nabi. Apa dia? Nabi kata, ya Allah, hidupkan aku dengan orang miskin, matikan aku dengan orang miskin. Wa syurna fi zumratil masakin. Nanti akhirat pun aku nak bangkit dengan sahabat-sahabat aku yang miskin. Ini kacau ni Abdul Rahman bin Auf. Dia kaya. Dia orang kaya. Dia sahabat Nabi, orang yang cintai Nabi. Tapi Nabi doa macam tu. Nabi nak hidup miskin dengan duduk dengan orang miskin, mati pun sebagai orang kalangan orang miskin, bangkit pun dengan orang miskin. Apa dia buat? Dia buat keputusan, aku tak nak kaya. Sedangkan dia pernah didoakan Nabi keberkatan harta. Dia kata apa? Aku tak nak kaya lah. Dia fikir, tuan-tuan saya tengok sahabat, dia fikir macam mana nak miskin. Kan? Sebab dia infak tak boleh, infak makin kaya. Dia sedekah kaya lah, kan? Sekarang ni macam mana nak jadi miskin? Seronok ni cerita ni. Dia buat apa? Dia fikir antara benda yang miskin, kalau bisnes dia rugi.
Infak tak boleh, sedekah tak boleh, apa pun tak boleh. Hibah pun sama. Hadiah pun semua tak boleh. Bagi hutang orang semua ni semua benda-benda yang boleh kaya. Cara dia ialah bisnes rugi. Macam mana nak bisnes rugi? Dia pandai bisnes. Okey, dia kata satu cara, tuan-tuan tahu tak tamar? Tamar ni, dia ada tamar yang jaf, dia panggil kering. Tuan-tuan tak, kurma ni satu tamar yang mana dia boleh jadi busuk dekat pokok. Kalau tuan-tuan petik je kurma ni, dia tak boleh busuk lah. Habis kuat dia jadi kering. Bila kurma ni kering, dia masih lagi laku. Kalau dekat dulu waktu saya duduk Yaman, tuan, dia bagi makan unta. Kurma ni bagi makan unta, ada kurma kering. Kalau waktu perang, Abu Sufyan dulu boleh tahu. Kan, ini kurma apa? Unta Madinah ke unta tak Madinah, dia boleh tengok tai unta. Dalam tai unta ada kurma, dia tahu. Ini unta Madinah ni. Sebab orang Madinah bagi makan kurma. Macam tu, hebat. Kan? Kurma ni. Jadi kurma ni kalau busuk habis lah. Kalau busuk atas pokok habis. Jadi Abdul Rahman bin Auf, dia kata ini cantik dia. Dia suruh khadam dia pergi beli kurma busuk dalam Madinah ni. Berapa banyak ada beli. Habiskan semua duit modal ni. Beli kurma. Orang pun tanya, kau nak beli apa? Kurma busuk. Kurma busuk. Kurma busuk orang buang kan. Unta pun tak makan. Siapa nak beli? Abdul Rahman bin Auf. Dia kata pelik ni. Bayar pula. Bayar harga kurma yang elok. Tak apa, jual. Sampai habis harta dia. Habis. Penuh gudang lah. Sampai keluar penuh. Oh, lega dia. Gembira. Sahabat Nabi. Gembira. Oh, seronok lah habis dah. Kan? Duit aku dah habis. Seronok. Happy. Tapi berkat doa Nabi, datang satu jemaah daripada Yaman. Satu kabilah daripada Yaman bawa emas. Kan? Bergedung-gedung emas. Datang ke Madinah. Dia kata, mana kami nak cari kurma busuk? Kata, buat apa kurma busuk? Dia kata, sultan kami, raja kami kat Yaman sakit. Tabib kata kena makan kurma busuk banyak-banyak. Kami nak beli berapa banyak ada. Dia kata, kami semua dah tak ada kurma busuk. Semua kami dah jual pada orang Rahman bin Auf. Pergi beli daripada Zamu. Kaya, bertambah kaya lagi dia. Kilo-kilo emas dapat. Dia Abdul Rahman bin Auf. Dia pernah, tuan-tuan, nak kata Abdul Rahman bin Auf dia, tuan, dia punya, pernah sekali dia balik. Dia balik, perniagaan dia tinggal sikit. Tinggal barang sikit je. Dia balik, sampai dekat orang Madinah, sebelum masuk Madinah akan berhenti. Dia ada macam R&R, berhenti, bersihkan badan semua. Abdul Rahman bin Auf buang air. Tengah buang air, datang satu kabilah, tengok. Dia kata, barang ni kami cari, jual kat kami. Dia kata, tuan saya tengah buang air. Dia kata, pergi tanya. Kan? Mungkin tuan kau nak jual. Hamba dia kata, wahai Abdul Rahman, ada orang nak beli barang sekian, boleh beli jual? Abdul Rahman buang air. Kan? Sunnah Nabi dalam tanda jangan bercakap. Datang. Dia kata, tuan aku tak jawab. Dia kata, kau tak beritahu harga. Kata, kami nak beli 1,000 dinar. Mahal lah tu. Barang ni murah je. Dia kata, tuan, boleh tak 1,000 dinar? Tak jawab. Balik. Tuan aku diam lah. Mungkin tak cukup kot. Naikkan 10,000 dinar. Tuan, Abdul Rahman duduk nama macam 3 kali daripada 1,000 dinar sampai jadi 50,000 dinar. Abdul Rahman selesai buang air, pergi, dah selesai dah muamalah. Orang tu pun dah pergi dah. Tuan-tuan, ni macam ni Allah bagi dia kaya. Tapi keinginan untuk jadi miskin sebab kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ini kita semakin hampir dengan mati. Tak ada orang makin jauh dengan mati. Setiap orang makin hampir dengan mati. Tak dapat tidak, tuan-tuan, di antara perkara yang nak selamatkan bukan setakat amal perbuatan kita. Kalau kita ada buat salah dengan orang, minta maaf. Kalau kita ada hutang dengan orang, niat bayar. Ya. Kalau kita ada perkara yang tak selesai, selesaikan. Orang hutang puasa, ada orang muda tak puasa, sekarang selesai. Puasanya fidyah, selesai kan? Kan? Kalau ada orang semayang, qada kan? Kan? Tapi satu lagi, tuan-tuan, hati. Sebab apa? Ini benda yang paling mahal. 3 perkara yang saya cerita tadi semua fi'lul hati. Hati ni nak selamat depan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah kata kami tak tengok pun. Kan? Tak ada manfaatnya satu orang apa? Harta yang dia infak. Infak banyak, sedekah. Apa tak buat? Jariah, wakaf, apa semua buat. Ada anak-anak ada. Anak-anak soleh, masya-Allah, anak-anak doa. Malu wala banun, tak ada manfaat. Illa man, siapa yang atallaha biqalbin salim, yang datang dengan hati yang baik, hati yang sejahtera, hati yang elok. Kan?
maka tahulah kita tuan-tuan betapa besarnya hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita usahakanlah. Ini perkara yang kita nak usahakan. Semoga kehidupan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar insya-Allah. Kita doa sikitlah tuan-tuan. Ambil berkat malam ni hujan. Kan? Hari ni hari Jumaat, ni hujan ni daripada hari Jumaat bawa ke malam. 2 berkat. Hari ni kalau tuan-tuan kena hujan siang tadi, 2 berkat. 1 berkat hari Jumaat, 1 berkat hujan. Allah kata wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Nabi kata. Allah kata, Allah sebut dan kami turunkan daripada langit hujan yang mubarak. Berkat. Hari Jumaat, yaumul Jumaat Sayyidul Ayyam, berkat. 2 berkat dia hari ni. Kan? Ini keberkatan yang ada, dan kita duduk dalam majlis depan ni banyak lagi lah keberkatan yang kita ambil, dan kita harapkan kita doa sikit, semoga kita harapkan doa yang kita baca malam ni dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam وإلى أزواجه وذريته وأصحابه أجمعين وإلى أستاذ العظام فقيه مقدم وصول الفروع مشايخنا وحبائبنا من أهل التريم ومن غير أهل التريم إلى أهل الزنبر وغير فرائد خصوصا إلى ما فخر وجود شبهك بن سالم وصول الفروع من شيخ الإسلام عبد الله الشاتر وصول الفروع وإلى حبيبنا سالم عبد الله بن عمر الشاتر وصولهم وإلى حبيبنا علي مشهور وصول الفروعهم وإلى أستاذنا أستاذ محمد بن عبد القادر وصول الفروعهم وإلى سلطان العارفين شيخ إسماعيل الجاني وصول الفروعهم وإلى كل أولياء الصلف الصالح في العالمين وإلى والدينا والمسلمين من الأحياء والممات خصوصا من أهل القرية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي وكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا عظيم سلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل السن، يا حليم لا يعجل. صلي ربي على سيدنا محمد وعلي وارسنا على صحابته أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا qayyum. Ya Allah, pandang kami ya Allah. Ya Allah, malam ni kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, malam ni kami berhimpun kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, pandang kami ya Allah. Ya Allah, pandang kami ya Allah. Ya Allah, Kau ampunlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, banyak dosa atas pundak kami ya Allah. Ya Allah, banyak dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, satu masa kami akan pergi jumpa Engkau ya Allah. Ya Allah, satu masa kami akan tinggalkan dunia ni balik pada Engkau ya Allah. Ya Allah, malunya kami pikul dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami bayangkan di mahsyar ya Allah, ketika manusia dipanggil ya Allah. Manusia dipanggil wahdah bi wahdin. Tiap-tiap orang dipanggil, tiap-tiap seorang akan dakwa ya Allah. Ketika itu dosa-dosa akan ditayangkan ya Allah. Ya Allah, malu kami ya Allah. Malu kami ketika itu dosa kami ditayangkan ya Allah. Ya Allah, ampunlah semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami tak sanggup anak isteri kami, keluarga kami tengok dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami tak sanggup tengok anak murid kami tengok dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami tak sanggup, malu kami, ustaz-ustaz kami tengok dosa kami ya Allah. Ya Allah, malu kami, orang kampung kami tengok dosa kami ya Allah. Ya Allah, yang paling kami malu Nabi kami tengok dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kesian ya Allah. Jangan Kau balikkan kami melainkan Kau ampunkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau balikkan kami jangan Kau ampunkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, mati kami dan dosa-dosa kami diampunkan ya Allah. Ya Allah, kami mengemis rahmat-Mu ya Allah malam ni ya Allah. Ya Allah, kami dengar kata guru kami ketika hujan turun datang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ketika kami berdoa ni hujan turun ya Allah. Ya Allah, kabul doa kami ya Allah. Kabulnya doa kami ya Allah. Ya Allah, Kau hidayahkan kami datang ke masjid-Mu malam ni ya Allah.
Ya Allah, Kau yang hidayatkan kami datang sini, Ya Allah. Kau yang hidayatkan kami angkat tangan ni, Ya Allah. Ya Allah, jangan malukan kami, Ya Allah. Senang kami angkat tangan padamu, kabulkan doa kami, Ya Allah. Ampun dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, kami dengar, Ya Allah. Kami dengar cerita guru kami. Ramainya hamba-hambamu yang suhada. Ramainya hamba-hambamu yang bahagia. Ya Allah, mereka diampunkan dosa. Ya Allah, jadikan kami orang yang diampunkan dosa, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampun dosa mak ayah kami, Ya Allah. Ya Allah, ampun dosa ahli keluarga kami, Ya Allah. Ampun dosa saudara mara kami. Ampun dosa orang kampung kami. Ampun dosa anak-anak murid kami. Ampun dosa guru kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau jadilah orang kami sakit baki umur kami orang yang taat padamu, Ya Allah. Ya Allah, kami satu masa akan pergi, Ya Allah, tinggalkan dunia, Ya Allah. Sakit baki umur kami, jadikan kami orang yang taat padamu, Ya Allah. Ya Allah, kami takut, Ya Allah. Kami dengar betapa ramai orang yang celaka, Ya Allah. Orang yang Kau jadikan orang yang sial, Ya Allah. Mati dalam keadaan Kau tak redha, Ya Allah. Mati dalam keadaan Kau tak ampun, Ya Allah. Kami minta jauh, Ya Allah. Hadiahkan kami husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin. Hadiahkan kami husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami mati yang baik, Ya Allah. Ya Allah, kami pernah dengar, Ya Allah, ada hamba-Mu bertuah mati di Mekah dan Madinah, Ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami mati di Madinah Nabi-Mu, Ya Allah. Matikan kami di bumi yang ada Baitullah, Ya Allah. Kami teringin, Ya Allah. Ya Allah, malam ni kami pengamis, Ya Allah. Dan kami tahu, Ya Allah, tak ada yang pemurah melainkan Kau, Ya Allah. Ya Allah, kami tahu betapa gembiranya Kau, Ya Allah, bila hamba-Mu minta pada Kau, Ya Allah. Malam ni kami berhajat, Ya Allah. Ya Allah, kami berhajat, Ya Allah. Ya Allah, terima kami husnul khatimah. Ya Allah, terima kami husnul khatimah. Ya Allah, kami berlindung padamu mati su'ul khatimah. Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, satu masa, Ya Allah, kami akan masuk dalam kubur, Ya Allah. Ya Allah, kami tahu kubur gelap, Ya Allah. Ya Allah, hari ini kami seorang-seorang pun kami takut, Ya Allah. Ya Allah, dalam kubur kami ditinggalkan seorang-seorang, Ya Allah. Kami tengok, Ya Allah, ketika sahabat-sahabat kami dikebumikan, Ya Allah, mereka tinggal seorang-seorang, Ya Allah. Ya Allah, kami takut, Ya Allah. Ya Allah, angkatlah azab kubur daripada kami, Ya Allah. Kami dengar, Ya Allah, Quran akan jadi peneman dalam kubur, Ya Allah. Jadikan kami ahli Quran, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami cinta pada Quran, Ya Allah. Jadikan kami rajin baca Quran, Ya Allah. Supaya Quran teman dalam kubur kami, Ya Allah. Ya Allah, kami takut kami dengar ada satu ular nama Syujaul Aqra, Ya Allah. Panjang ular sebulan perjalanan, Ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu bagi tahu kalau setitis bisa ular jatuh atas muka bumi tak tumbuh satu pokok pun, Ya Allah. Ya Allah, kami takut, Ya Allah. Ya Allah, kami tak biasa, Ya Allah. Hari ini dekat dunia kami sakit gigi pun kami tak tahan, Ya Allah. Ya Allah, kena cucuk jarum pun kami sakit, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, angkat azab kubur kami, Ya Allah. Ya Allah, satu masa kami akan sampai di mahsyar-Mu, Ya Allah. Kami dengar betapa dahsyatnya mahsyar-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ada orang yang Kau himpunkan 70 tingkat, Ya Allah, manusia, Ya Allah, himpit kaki atas kaki, kaki atas kepala, Ya Allah. Ya Allah, ada orang yang tenggelam dalam peluhnya, Ya Allah. Ada orang yang berjalan guna kepala dan biji matanya, Ya Allah. Ada orang yang matahari sejengkal atas kepalanya, Ya Allah. Ya Allah, kami takut, Ya Allah. Kami takut, Ya Allah, jadikan orang kami di akhirat daripada kalangan orang yang dekat dengan Nabi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, di akhirat jangan jauhkan kami daripada Nabi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, di akhirat jangan jauhkan kepada kami daripada Nabi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertuah terima syafaat Nabi kami, Ya Allah. Jadikan kami orang yang bertuah terima syafaat Nabi kami, Ya Allah. Jadikan kami orang bertuah, Ya Allah, mudah penghisaban kami, Ya Allah. Jadikan kami orang yang bertuah lintas titian sirat sepantas kilat, Ya Allah. Jadikan kami orang beruntung dapat minum daripada haud Nabi kami, Ya Allah. Jadikan kami orang bertuah, Ya Allah, masuk syurga dengan Nabi kami, Ya Allah. Ya Allah, kami daripada kecil dengar cerita Nabi kami, Ya Allah. Daripada kecil kami dengar hadis Nabi kami, Ya Allah. Ya Allah, daripada kecil kami selalu selawat pada Nabi kami, Ya Allah. Kami pakai sunnah Nabi kami, Ya Allah. Kami usaha nak tiru Nabi kami, Ya Allah. Ya Allah, mimpikan kami Nabi kami, Ya Allah. Ya Allah, bagi kami peluang rezeki kami lihat wajah Nabi kami dalam mimpi, Ya Allah. Ya Allah, Nabi kami kata siapa yang dapat tengok wajah dalam mimpi pasti dapat tengok Nabi kami di akhirat, Ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan Nabi kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, banyaknya kami nak minta malam ni, Ya Allah. Apa yang Nabi minta baik untuk kami, itu kami minta, Ya Allah.
Apa Nabi kami minta jauh daripada kami itu kami minta ya Allah. Ya Allah, kalangan hadirin malam ni ya Allah. Ya Allah, dalam hati kami semua ada hajat ya Allah. Ya Allah, dalam hati kami semua ada hajat ya Allah. Ya Allah, kau tunailah segala hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kau ghani, kau mughni ya Allah, kau maha kaya ya Allah. Khazanah kau begitu luas. Ya Allah, takkan luas satu zarah pun daripada khazanah kau ya Allah. Ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami malam ni ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir malam ni tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, saudara mara kami kat rumah, anak-anak kami kat rumah yang ada hajat, tunaikanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Ya Rahman Rahimi, kalangan kami ya Allah, ada yang berhutang, selesaikanlah hutang piutang kami ya Allah. Kalangan kami yang berhutang, selesaikanlah hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah, kalangan kami yang bergaduh ya Allah, putus silaturahim ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin ya Allah. Ya Allah, dengan berkat guru kami ya Allah, dengan berkat para awliya ya Allah, dengan berkat para wali-wali ya Allah yang berada di kalangan kami ya Allah, kabul doa kami malam ni ya Allah. Kabul doa kami malam ni ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan ya Allah. Yang susah kau senangkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik tuan, saya minta izin mengurusi sikit iklan lah. Baik tuan-tuan, saya di marasah kita di Nyalas, Yasin. Saya jemput tuan-tuan, ada kelapangan boleh datang ke marasah kita Darul Yamani di Nyalas. Dan saya pun ada marasah orang perempuan kita, Darul Ummahatil Mukminin. Pun di Nyalas juga, di kampung tu ada marasah perempuan. Dan suka saya nak iklan lah untuk tuan-tuan, kita sedang buat dewan. Satu dewan pengajian, memang khusus untuk pengajian daurah kitab. Kan? Daurah saya selalu menghadapi susah bila kita nak buka kitab. Kan? Nak mengajar kitab yang sehari boleh habis. Pagi sampai malam habis. 2 hari boleh habis. Tapi dewan tu kita kena bayar. Kan? Lepas tu catering makan pula kena bayar. Misalnya kalau saya kat Darul Mani, saya ni cek tuan-tuan. Kan? Kita boleh masak. Kita boleh urus. Tapi dewan kita kena sewa, susah. Jadi saya sekarang tengah bina satu dewan yang anggaran kos dia dekat 200,000. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tolong sama-sama. Kita ada iklan. Tuan-tuan kalau tengok Facebook kita ada iklan. Dan malam ni pun insya-Allah kalau tuan-tuan yang mana nak bantu saya, nak minta nombor telefon dan sebagainya, saya ada sahabat saya Ustaz Syarifuddin. Mungkin lepas solat Isyak tuan-tuan boleh jumpa mungkin Ustaz Syarifuddin di belakang nanti. Tuan-tuan boleh bantu saya dengan minta nombor. Tuan-tuan nak wakaf pun boleh berhubung, boleh tanya sikit dengan Ustaz Syarifuddin. Itu sajalah. Kan? Ikhlas sikit saya minta izin Musi dan tuan-tuan kasih masjid. Dan saya mohon maaf, saya cakap malam ni terkasar bahasa, tuan-tuan terkasar hati, semua saya mohon maaf. Itu datang pada akhlak buruk saya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.